Anwar pada Rabu, 5 April, selepas mesyuarat Kabinet dalam sidang media menyatakan bahawa wakil daripada syarikat pembuat kereta Geely Holding dan syarikat petrol kimia Rongsheng Petrochemical akan melawat Malaysia pada bulan Mei untuk memantau butiran pelaburan. Antara dua, Geely telah memutuskan untuk menyertai projek Auto High-Tech Valley, AHTVF, di Tanjung Malim, Perak dengan pelaburan awal sebanyak kira-kira 2 bilion RM dan jangkaan jumlah pelaburan masa depan sehingga 32 bilion RM. Tidak pasti sama ada penyertaan Geely juga akan mendorong perkembangan kereta elektrik. Beberapa episod yang lalu, kita membincangkan tentang Tesla yang akan memasuki pasaran Malaysia. Hari ini, mari kita bincangkan tentang masa depan kereta elektrik di Malaysia. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Anda masih ingat ada seorang selebriti Malaysia pernah mengatakan bahawa Malaysia mempunyai syarat untuk menghasilkan kereta elektrik buatan tempatan. Ini disebabkan oleh sumber elektrik yang kita ada, iaitu TNB, dan wujudnya syarikat seperti Pro2. Bagaimana jika kedua-dua pihak ini bekerjasama untuk menghasilkan kereta elektrik? Namun, kenyataan ini disifatkan sebagai jenaka oleh rakyat Malaysia. Sekarang, mari kita lihat pasaran kereta elektrik di Malaysia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penjualan kereta elektrik di Malaysia telah meningkat dengan ketara kerana kelebihan yang ditawarkan seperti bunyi rendah, tiada pencemaran gas buangan, kos pengoperasian yang rendah dan sokongan kerajaan. Saat ini, pasaran kereta elektrik di Malaysia masih tertumpu di kawasan bandar dan pinggiran bandar. Di bandar, kereta elektrik dianggap sebagai pilihan penting sebagai pengganti pengangkutan awam, manakala di pinggiran bandar, kereta elektrik dipandang sebagai pilihan sebagai pengganti kereta tradisional kerana ia lebih mesra alam dan boleh melaju lebih pantas di dalam kesesakan lalu lintas di bandar. Pasaran kereta elektrik di Malaysia juga mendapat sokongan dari kerajaan. Kerajaan telah mengeluarkan banyak dasar untuk menggalakkan pembelian kereta elektrik, termasuk memberikan subsidi pembelian, pengecualian cukai, dan sebagainya. Kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa projek infrastruktur, seperti membina lebih banyak stesen pengecasan untuk menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Walaupun pasaran kereta elektrik di Malaysia berkembang pesat, masih terdapat banyak cabaran. Salah satu cabaran adalah harga kereta elektrik yang masih agak tinggi dan tidak semua orang mampu membelinya. Kini terdapat banyak jenama kereta elektrik tempatan dan antarabangsa yang boleh dipilih di Malaysia. Antara jenama yang terkenal termasuklah Tesla, BYD, dan Hyopeng Motors. Kereta elektrik yang dihasilkan oleh pengeluar kereta elektrik berbeza-beza dalam hal harga, spesifikasi, dan ciri-ciri. Namun, kerana harganya masih tinggi di Malaysia, pasaran kereta elektrik belum menjadi sangat popular. Kos sebiji kereta elektrik sekarang boleh mencapai lebih daripada 100,000 RM. Kos kereta elektrik yang dijual di pasaran kini biasanya berada di antara 100,000 RM hingga 350,000 RM. Tesla adalah syarikat pertama yang memperkenalkan kereta elektrik, jadi ia mempunyai kedudukan peneraju dalam pasaran kereta elektrik. Model S, Model 3, Model ke-10, dan Model Y yang dikeluarkan oleh Tesla membentuk perkataan seksi. Kereta elektrik yang dihasilkan oleh Tesla masih susah didapati di seluruh dunia. Kelebihan kereta elektrik termasuklah reka bentuk luaran, menjimatkan wang minyak, trend gaya hidup, kelajuan, dan pemanduan tanpa pemandu. Semua ini adalah apa yang banyak orang idamkan dan perlukan. Jika harga jualan Tesla hampir sama dengan Proton, adakah anda akan membeli satu? Walaupun terdapat beberapa cawangan Tesla di beberapa tempat di Malaysia, tetapi tidak ramai orang membelinya. Syarikat Cina yang baru-baru ini memulakan jualan di Malaysia adalah BYD. BYD sebenarnya merupakan syarikat bermula dari pembuat bateri. Mereka juga merupakan pembuat bateri terkemuka di dunia, bahkan Tesla adalah salah satu pelanggan mereka. Dengan teknologi kereta elektrik dan bateri yang cemerlang serta inovasi yang berterusan, BYD mencatatkan kejayaan yang cemerlang pada tahun ini dengan penjualan sebanyak 1.17 juta unit pada 3 suku tahun, melebihi Tesla yang menjual 910,000 unit, menjadikannya syarikat kereta elektrik yang mencapai pengeluaran sejuta unit dengan paling pantas di dunia. Kini, kereta impian BYD telah sampai di Malaysia. Melalui kerjasama dengan rakan kongsi Sime Darby, mereka telah melancarkan SUV elektrik penuh mereka yang pertama yang dikenali sebagai Atto 3. Pada masa ini, BYD telah melancarkan dua model kereta elektrik yang berbeza, iaitu BYD Atto 3 Standard Range dengan harga 149,800 RM dan BYD Atto 3 Extended Range yang lebih tinggi pada harga 167,800 RM. Syarikat kereta Cina yang lain, ORA dari Great Wall Motors,
melancarkan kereta elektrik murni mereka, Aura Chat yang mula dijual di pasaran Malaysia pada 28 November. Syarikat Great Wall Motors Malaysia telah memutuskan untuk memperkenalkan dua model, Aura Chat 400 Pro dan 500 Ultra. Perbezaan terbesar antara kedua-dua model ini adalah bateri yang digunakan. Aura Chat 400 Pro dilengkapi dengan bateri berkapasiti 47.8 kWh dan dapat menempuh jarak sehingga 400 km. Manakala Aura Chat 500 Ultra menggunakan bateri berkapasiti 63.1 kWh dan hanya mengambil masa 40 minit untuk mengisi dari 30% hingga 80% sahaja. Bateri ini dapat menempuh jarak sehingga 500 km setiap satu pengecasan. Dalam situasi semasa, kenderaan elektrik China sangat aktif. Kedatangan mereka akan segera menggugat kedudukan Toyota dan Honda yang telah menguasai pasaran tempatan selama bertahun-tahun. Ketika dua syarikat ini berusaha untuk merebut pasaran masing-masing, kemunculan kereta elektrik tiba-tiba mengubah peraturan permainan. Ini sama seperti sejarah Nokia yang telah kami kongsi sebelum ini, di mana kemunculan Apple dan Android tiba-tiba mengubah bentuk perniagaan dan industri. Anda boleh klik video Nokia di bawah untuk melihat sejarahnya. Bagi rakyat Malaysia, semua orang menyambut baik kedatangan kereta elektrik China kerana ia dapat membentuk persekitaran persaingan yang sihat. Kemudian, kualiti kereta elektrik boleh ditingkatkan secara perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, di Malaysia, kereta elektrik masih tidak banyak. Apakah sebabnya? China sekarang menjadi pengguna kereta elektrik yang paling banyak digunakan. Bahkan, bas di Shenzhen sekarang hampir sepenuhnya menggunakan kereta elektrik. Jualan kereta baru tenaga China menyumbang 36% pada tahun 2022 dan mungkin melepasi 50% pada tahun 2023. Pada masa akan datang, kelajuan penggunaan kereta elektrik semakin laju, sama seperti penggunaan telefon pintar menggantikan telefon biasa. Bagi Malaysia, banyak orang ingin membeli kereta elektrik, tetapi selain daripada faktor harga, mereka menghadapi masalah lain, iaitu kekurangan stesen pengecasan di Malaysia. Kemudahan pusat penyelenggaraan juga agak terhad. Ini berbeza dengan Tesla. Tesla telah menggunakan banyak sumber dan masa untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan, dan di negara-negara utama, ia telah membina banyak stesen pengecasan dan pusat penyelenggaraan yang mencukupi. Inilah tempat Tesla berakar. Kemudian, produknya dapat merebak secara besar-besaran. Walau bagaimanapun, dalam trend semasa, semua kereta yang menggunakan enjin petrol akan digantikan oleh kereta elektrik dalam beberapa dekad akan datang. Di Malaysia yang mempunyai cuaca panas sepanjang tahun dan keluasan tidak begitu besar, ia sebenarnya sangat sesuai untuk mempromosikan kereta elektrik. Dari segi reka bentuk kereta elektrik, kita boleh melihat bahawa ia menunjukkan trend ke arah penjelajahan muda. Orang muda lebih cenderung menerima perkara baru, dan cara pengereman kereta elektrik sangat mudah. Pengawalan juga tidak begitu rumit. Tetapi kereta elektrik memerlukan banyak kuasa elektrik. Semakin ramai orang memandu kereta elektrik, semakin banyak tenaga elektrik yang digunakan. Ini mungkin akan memberi kesan kepada bekalan tenaga elektrik negara secara keseluruhannya. Selain itu, tenaga elektrik hijau yang ada sekarang belum dapat digunakan secara meluas. Juga, pentingnya enjin yang dapat digunakan selama 20 tahun akan mengekalkan permintaan rakyat Malaysia terhadap kereta elektrik yang tidak begitu besar. Jika kita ingin mempromosikan penggunaan kereta elektrik secara meluas, kita boleh merujuk kepada stesen pengisian elektrik di Shenzhen. Ia adalah stesen pengisian elektrik di setiap tempat letak kereta di pusat memberi belah. Sementara anda memberi belah, kereta anda dapat diisi dengan tenaga elektrik. Selain daripada pusat memberi belah, stesen pengisian elektrik juga boleh ditemui di tempat-tempat yang lain. Pengisian elektrik tidak menjadi masalah. Mengenai isu penyelenggaraan, kerana kereta elektrik tidak mempunyai bahagian enjin dan kotak gear, jumlah komponen mekanikal adalah sedikit, dan jadi jumlah bahan penggantian yang diperlukan jauh lebih rendah berbanding kereta konvensional. Walau bagaimanapun, bateri kereta elektrik sangat penting. Kebanyakan bateri kereta elektrik mempunyai jangka hayat penggunaan yang dijangka sama dengan jangka hayat enjin kereta biasa untuk kegunaan di rumah. Bagaimanapun, mari kita tunggu bersama-sama dan melihat bagaimana pasaran kereta elektrik dan kereta akan berkembang pada masa depan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.